Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin Allahumma amin. Allahumma atliq alsinatana bi tilawati kitabika al-'azim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan lil manquli 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadati wal nuqsan ma'a at-tadabburi wa tafakkuri wal 'amali bimuqtadal Qur'anil 'azim ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi di dalam perbincangan kita berkaitan hukum hakam tajwid menggunakan risalah Tuhfatil Atfal karangan Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Insya-Allah pada pertemuan kali ini, pada siri yang kali ini, kita akan teruskan lagi pada perbincangan yang seterusnya pada beberapa tajuk. Yang pertama ialah tajuk mim dan nun dan mim yang bersyaddah. Kemudian hukum mim sakinah, dan juga yang terakhir untuk siri ini iaitu hukum lam, al dan lam fi'il. InsyaAllah kita akan syarah secara ringkas 3 bab ini. Jadi sebelum itu saya akan baca dahulu syair ini satu persatu, ikut tajuk lah. Okay. Untuk memudahkan para penonton. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid daraini amin. Hukmu an-nuni wal mimi al-mushaddadatain. Hukum pada nun dan mim yang bersyaddah. Qala al-musannif wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Okey. Bagi tajuk ini dia hanya ada satu bait syair saja. Okey, maksud dia wa ghunna miman thumma nunan shuddida. Dan digunnahkan ataupun didengungkan miman kemudian nun yang apa? Yang bersyaddah. Jadi bila disebut syaddah ni maksudnya terkeluar daripada sini ialah apa? Mim dan nun yang berbaris. Mim dan nun yang berbaris, dia ada makhraj dia. Iaitu makhraj dia mim. Kalau mim apa dia? Bibir. Kalau nun ialah apa? Lisan, lidah. Okey. Tapi mim dan nun yang bersyaddah, makhraj dia adalah khayshum. Khayshum iaitu di rongga hidung. Kalau kita kata bahasa Melayu dia mudah dia, iaitu suara sengau. Jadi nun, mim dan nun ni ada suara sengau. Bila kita sebut mim dan nun ni, dia ada suara sengau tu. Jadi bila kita sebut dua huruf ni, janganlah dihilangkan suara sengau. Kalau dihilangkan suara sengau, maka tidaklah tepat sebutan mim dan nun yang bersyaddah. Okay, baik. Wasammi kullan harfa ghunnatin bada. Dan dinamakan kedua ni, kullan ni dia kembali kepada mim dan nun. Kullan ni maksud dua huruf tu lah, mim dan nun yang bersyaddah tu. Dinamakan apa? Harfa ghunnatin. Dinamakan sebagai wasammi. Sammi ni fi'il amar lah. Dia kata namakanlah olehmu. Siapa dia? Oleh kita lah yang belajar ni. Maksudnya ketahuilah olehmu lah. Kedua huruf tu apa dia? Nama dia apa? Harfa ghunnatin. Iaitu huruf gunnah, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Wajibal gunnah. Bada. Bada ni maksud zahara, maksud jelas. Jelas ni maksudnya bila dah sebut semua ni, okey, jelas lah bahawa mim dan nun ni adalah huruf yang mim dan nun yang bersyaddah ni adalah huruf gunnah. Baik. Jadi contoh dekat sini mudah aja. Inna, mimma. Jadi kita perlu ingat dia punya harakat dia ataupun kadar harakat dia bukan 2 harakat, dia lebih. Dia lebih. 2 harakat tu hanyalah takdiran. Takdiran ni maksudnya agakan saja.
Yang tepat dia lebih daripada dua harakat, mungkin 2,5 ataupun 3 harakat. Jadi benda tu tidak ada. Tidak ada lah. Sebab anggaran harakat ni dia dipelajari daripada guru yang mahir, musyafahah. Musyafahah ni maksudnya praktikal daripada guru. Bila kita baca tu, okey, guru yang mengajar tu dia kata, okey, ini kadarnya. Dia tak ada kadar dari segi digit secara tepat. Baik. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada ahkamul mimi as-sakinah. Hukum hakam berkaitan dengan mim sakinah. Mim sakinah ni maksudnya ialah mim yang tidak menerima baris. Bukan maksudnya mim yang ada tanda sukun. Tidak, tak semestinya. Cuma tanda sukun itu hanyalah sebagai satu dhab ataupun sebagai satu simbol yang diletakkan dalam Al-Quran. Hakikatnya mim sakinah ni adalah mim yang tidak menerima baris, sama ada fathah, kasrah, dhammah ataupun fathatin, kasratin, dhammatin. Baik. Qala al-musannif. Saya akan baca ke semua bait syair yang ada pada hukum mim sakinah ni. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifil layyinatil lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'u nidhamun wa idharun faqat فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إضاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Okay, ini bait syair yang ada pada hukum mim sakinah. Okay, saya akan baca satu-satu dan syarahkan secara mudah. Baik. Wal mimu, yang ni huruf mim lah. In taskun, jika sukun lah pada mim itu. Yang ni in taskun. In taskun al mimu. Saya macam tu. Baik. Jadi jika sukun lah pada mim tu, maksudnya yang mim yang tidak menerima baris ni, dia ada hukum dia. Baik. Qabla al-hija, yang mana mim yang sukun itu, yang sakinah itu, yang tidak menerima baris itu, berada sebelum daripada huruf hijaiyah. Okey. Jadi sebelum huruf hijaiyah, yang ini 28 huruf lah. La alifin, layyinatin. Melainkan alif layyinah. Maksudnya alif itulah alif huruf mat tu. Kan kalau ikut huruf hijaiyah ni ada 29 termasuk dengan alif. Tetapi disebabkan alif ini satu-satunya huruf hijaiyah yang tidak menerima baris, maka dia terkeluar istisna. Istisna, dibuang. Dia tak termasuk dalam hukum mim sakinah ini. Melainkan 28 huruf saja. Baik. Lidhil hija, bagi orang yang berakal. Dhil hija tu maksudnya sahibu al-aqli, orang yang mempunyai akal, maksudnya orang cerdik lah. Maksudnya kalau orang belajar bahawa semestinya apa? Semestinya selepas daripada mim yang sukun itu mestinya ada huruf hijaiyah yang berbaris. Tak kisahlah huruf apa pun yang berada dalam lingkungan huruf hijaiyah, mestilah huruf itu berbaris. Barulah terjadinya hukum bagi mim sakinah. Jika berlaku dua pertemuan yang mana kedua-dua huruf itu huruf yang sukun, alif kan huruf dia sukun tidak menerima baris, maka tidak berlakulah hukum mim sakinah itu. Jadi sebab itulah alif dia terkeluar daripada senarai huruf hijaiyah. Bagi pertemuan ni, kalau hakikatnya dia memang huruf hijaiyah, tapi disebabkan alif itu tidak menerima baris, maka tidaklah ada hukum pertemuan mim mati bertemu dengan alif. Baik. Qala al-musannif ahkamuha, maksudnya ahkamu al-mim as-sakinah. Tu kembali pada mim sakinah. Okey, baik. Hukum hakam yang berkaitan dengan mim sakinah, apa dia? Salasatun, ada tiga. Ada tiga. Liman dhabat, bagi orang yang apa? Yang menghafal. Dhabat. Dhabt, hafal lah. Ataupun yang memerhatikan, yang belajar berkenaan ilmu tajwid ni, bahawa hukum mim sakinah itu ada tiga. Okey, apa dia? Ikhfa'un, idghamun, wa izharun faqat. Faqat ni saja, maksudnya tiga ini saja. Apa dia? Ikhfa', idgham, izhar. Secara mudah dia ikhfa' apa? Ikhfa' syafawi,
Idgham apa? Idgham mithlain. Izhar apa? Izhar syafawi. Okey, baik. Yang seterusnya lagi. Qala musannif, fal awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i. Fal awwalu ay fal awwalu min ahkami min ahkami al-mimi as-sakinah. Okey. Yani al-ikhfa' 'inda al-ba'i. Yani ikhfa' 'inda al-ba'i maksud al-ikhfa'u 'inda al-ba'i maksudnya al-ikhfa'u ay al-mimu 'inda al-ba'i maksudnya mim mati bertemu dengan ba, huruf ba. Satu je. Okey. Wasammihi asy-syafwiyya lil qurra'i. Dan namakanlah padanya yakni al-ikhfa'u 'inda al-ba'i tu. Iaitu asy-syafwiyya. Ini orang bagi jadi maf'ulun bih kepada fi'il amar sammi tu. Okey. Namakanlah olehmu yakni ayuhat talib, kan, pelajar, hi kepada al-ikhfa' tu. Faham kan? Hi tu pada al-awwal lah. Kepada al-awwal. Okey. Iaitu asy-syafwiyya lil qurra'i. Bagi di sisi apa? Di sisi para qurra'. Maksudnya para qurra' menamakan apa hukum yang pertama ini ialah syafawi. Syafawi. Syafwi itu dorat syair. Dia asalnya syafawi. Okey, yang pertama tadi apa dah? Ikhfa' lah. Ikhfa' syafawi. Okey. Ikhfa' syafawi. Macam apa contoh dia? Tarmihim bihijarah. Okey, kalau orang bertanya macam mana cara baca ikhfa' syafawi ni? Okey, cara membaca ikhfa' syafawi sama seperti membaca iqlab. Bagi nun mati apa? Bertemu dengan ba, sama saja. Tidak ada perbezaan. Bahkan kadar harakat pun sama. Kadar harakat pun sama juga. Okey, baik. Yang seterusnya, wathani. Yang seterusnya wathani idghamun. Ai wathani. Ni pun dorat syair juga. Dia buang ya. Dia buang ya. Asalnya wathani ada ya. Okey, wathani ai wathani min ahkami al-mim as-sakinah. Okey. Idghamun. Hukum idgham bimithliha ata. Bimithliha ai bimithli mim. Ha tu kembali pada mim. Maksudnya mim bertemu dengan mim. Yang ni mim sakinah bertemu dengan mim yang berbaris. Okey, atau datanglah. Maksudnya berdatang, maksudnya hukum tu lah, atau hukum tu lah. Okey, jadi mim sakinah bertemu dengan mim yang berbaris. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Dan namakanlah olehmu wahai talib, namakanlah olehmu wahai pelajar, idghaman saghiran ya fata. Dinamakan hukum ni idgham saghir. Idgham saghir maksudnya idgham mithlain lah. Idgham mithlain saghir ya fata, wahai pemuda. Pemuda ni merujuk pada pelajar lah. Okey. Okey, sebab apa dia panggil idgham saghir? Kenapa tak panggil idgham kabir? Kenapa dia tak panggil idgham saghir? Kenapa dia tak panggil idgham kabir? Kenapa panggil idgham saghir? Okey, maksud idgham saghir ni ialah maksudnya apa? Maksudnya pertemuan dua huruf, yang mana huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berbaris. Jadi dia panggil sebagai apa? Saghir. Idgham yang saghir. Kalau idgham kabir ni kedua-dua huruf adalah berbaris. Kemudian berlakunya hukum idgham. Okey, di sisi kita, maksudnya bacaan kita baca riwayat Hafs an Asim. Riwayat Imam Hafs an Asim, kita tidak ada idgham kabir. Kita cuma ada idgham saghir. Jadi benda tu tidak ada masalah. Kalau nak mempelajari lebih jauh lagi, kuasai dulu perkara tajwid yang asas ni. Maksudnya kuasai dulu hukum hakam tajwid pada riwayat Hafs an Asim. InsyaAllah sebab tu bolehlah pergi lebih jauh dalam ilmu tajwid ni. Baik. Yang seterusnya, wathalithu al-izharu fil baqiyah. Okey, yang ketiga, wathalithu ay wathalithu min ahkami al-mim as-sakinah. Okey, yang ketiga daripada hukum mim sakinah iaitu al-izhar fil baqiyah.
dia sambung lagi dengan syair yang ayat yang seterusnya. Fil baqiyati, asalnya disebut sini fil baqiyah, dia durat syair asalnya fil baqiyati min ahrufin. Maksudnya baki daripada huruf-huruf yang tidak disebutkan lagi sebelum tu. Okey, sebelum ni dah sebut apa? Idgham syafawi. Bukan. Ikhfa syafawi. Kemudian idgham mithlain. Jadi dua huruf tu. Mim dan ba. Jadi ada baki berapa? 28 tolak 2 tinggal 26. Jadi 26 huruf itu adalah huruf baki pada yang berada pada hukum yang ketiga, iaitu izhar. Wasammiha syafwiyah, dan namakanlah olehmu kembali kepada hukum yang ketiga ni lah. Ahkam yang ketiga ni, iaitu syafwiyah, iaitu izhar syafawi. Okey, wasammiha ni kembali kepada al-baqiyah, al-baqiyah min ahrufin. Okey. Jadi dinamakan hukum yang ketiga ni ialah izhar syafawi. Jadi contoh dia banyak, berkisar pada 26 huruf tu. Seperti ini sebut sebelum ni, boleh rujuk pada perbincangan Al-Burhan fi Tajwidil Quran. Itu dia, di dalam tu kita bincangkan, saya bincangkan dengan lebih terperinci. Okey. Bait yang terakhir ni sangat penting. Okey, bait terakhir ni sangat penting kepada pembaca Al-Quran dan selalu berlaku kesilapan kepada kita. Qala al-musannif wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdhar ni maksud ambil perhatian, hati-hati. Lada wawin wa fa, pada huruf waw dan fa. Maksudnya iaitu pertemuan mim mati bertemu dengan waw dan mim mati bertemu dengan fa. An takhtafi, yang mana apa? Bila tak berhati-hati ni, boleh apa? Terdengung. Kita terdengung pada dua pertemuan ni. Contoh macam, okey, tak apa, kita sebut teruskan lagi. Liqurbiha, kerana dekatnya. Kerana dekatnya huruf-huruf ni lah. Dekatnya huruf ni, maksudnya pertemuan dua huruf ni, iaitu mim mati bertemu dengan waw atau mim mati bertemu dengan fa. Walittihadi, lebih kurang tak? Qurb dengan ittihad tu lebih kurang. Sebab apa? Kerana mim bertemu dengan waw, dua-dua huruf apa? Huruf bibir, dua bibir. Lepas tu waw bertemu dengan fa, juga huruf bibir juga. Jadi bila tak berhati-hati, maka boleh terdengung. Contoh macam dalam surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim alaihim wa. Kalau dia tak berhati-hati, dia boleh jadi apa? Dia jadi dengung kat situ. Alaihim wala. Jadi kena hati-hati. Macam mana cara nak sebut yang berhati-hati? Sebab kita tahu ini hukum izhar. Bila hukum izhar, maka mim mati itu adalah mim yang betul-betul apa? Sukun, tanpa ada idgham, tanpa ada ikhfa. Jadi sebutan dia ialah apa? Ketika dalam keadaan inilah, maksudnya praktikal sebutan mim itu lebih sempurna, iaitu dengan sifat tawassut dia. Tawassut dia, okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu tawassut. Kalau dia syiddah ni maksud tekan alaihim, salah. Kalau rakhawah, kita lepas dah alaihim, salah. Alaihim, dia jadi terbuka juga. Jadi dia tawassut dia pertengahan. Alaihim, dia tengah-tengah antara syiddah rakhawah. Dia ada sikit lajak dan ada sikit tahan. Alaihim, InsyaAllah bila kita betul-betul sebut huruf mim yang sukun ini, maka tidak akan berlaku kesilapan ketika dua keadaan ini, iaitu mim mati bertemu dengan waw, mim mati bertemu dengan fa. Okey, yang seterusnya. Okey, fa'rifi itu maksudnya fa'rifi, ketahuilah olehmu. Ayuhal talib, ayuhal murid, dan siapa saja yang mempelajari ilmu tajwid. Okey, yang seterusnya hukum lam, al dan walam fi'il. Hukmu lami al wa lami al fi'li.
Okey, maksud lam al tu maksudnya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Lam fi'il ni maksudnya lam yang ada di dalam fi'il, sama ada fi'il madhi ke mudhari' ke ataupun fi'il amar. Bukan lam atas wazan tu, bukan maksud lam wazan fa'ala, bukan itu maksud dia. Maksudnya perkataan yang berbentuk fi'il tapi wujudnya di dalam perkataan tersebut ada lam yang sukun lah. Jadi apakah yang kita nak baca? Kita nak baca dia idgham ke? Kita nak baca dia izhar ke? Maka itulah menjadi perbincangan pada matan ini. Okey, baik. Pada tajuk ini. Baik. Qala al-musannif. Okey. Dia ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Jadi saya akan baca sampai habis 6 bait ni. Lepas tu kemudian barulah saya syarahkan. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha falta'rifi qabla 40 ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu thanihima idghamuha fi 4 wa 10 aydan wa ramzaha fa'i ramzuha boleh wa ramzaha boleh wa ramzaha fa'i طب ثم صل رحما تفس ضف ذا نعم دع سؤال ظن زر شريفا للكرم ولا ملول سميها قمرية ولا الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Okay, baik. Kita masuk pada perbincangan. Qal musannif lilami al-halani qabla al-ahrufi. Okay, bagi lam al tu maksudnya alif lam al tu lah. Al ni kalau kita mengaji dalam ilmu nahwu dia maksudnya alif lam ta'rif. Maksudnya satu perkataan yang dimasuki alif al ni, maka perkataan tu akan jadi ma'rifah. Ma'rifah ni maksudnya bersifat khusus. Kalau tak masuk alif lam tu, maka dia bersifat nakirah. Nakirah ni umum. Itu dari segi nahwu, tapi bukan itu perbincangan kita. Cuma kita nak bincangkan bila masuknya alif lam tu kepada perkataan isim. Kepada isim lah. Sebab alif lam al ni hanya masuk pada isim saja. Dia masuk pada isim saja. Okey. Jadi bila masuk pada isim ni, kita nak baca apa? Kita nak dengung ke ataupun kita nak izharkan? Okey, baik. Maksudnya nak idgham ataupun izhar. Okey. Lilami al-halani. Okey, bagi lam al ni ada dua keadaan. Halani ada dua keadaan. Qabla al-ahrufi, maksudnya sebelum daripada perkataan yang dia nak sambung tu. Qabla al-ahrufi itu maksudnya sebelum al tu berada sebelum daripada perkataan yang nak disambungkannya. Okey, baik. Ulahuma, yang pertama daripada dua keadaan tu, huma kembali pada halan tu. Maksudnya keadaan pertama yang daripada dua keadaan, apa dia? Izharuha fal ta'rifi. Kembali kepada ahruf. Izhar pada huruf tu. Sebab bila digabung al tu dengan beberapa huruf-huruf tertentu, dia akan dibaca dengan izhar. Izhar maksudnya menjelaskan lam tu. Maksud sukun, kita sebut al, kita dengar lam tu. Okey, baik. Fal ta'rifi maksudnya ketahuilah olehmu. Baik. Qabla 40 ma'ashratin khudh ilmahu. Okey, maksudnya ada 14 huruf. 14 huruf qabla 40 ma'ashratin. Dia orang panggil itu uslub lah. Sebenarnya nak sebut 14 huruf. Okey, khudh ilmahu, ambillah olehmu akan ilmunya. Ilmu berkaitan ni lah. Berkaitan hukum ni. Okey, baik. Daripada rumus apa? Rumus min mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Okey. Jadi dekat rumus ibghi hajjaka wa khaf aqimahu ni tersebut 14 huruf tu. Yang pertama apa dia? Hamzah. Yang kedua ibghi hamzah ba ghin ghain. Lepas tu hajjaka ha jim kaf. Wa khaf waw kha fa. Aqimahu ain qaf ya mim ha. Jadi ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
daripada tu. Okey, apa makna ni? Sebab Imam Jamzuri ni dia susun rumus bukan sahaja, dia selit nasihat juga. Okey, selit nasihat ni berkaitan dengan orang yang nak melakukan haji. Dia kata ibri hajjaka. Dia kata ibri ni maksudnya utlub lah. Utlub ni maksudnya mintalah olehmu supaya apa? Dapat minta pada Allah SWT supaya ada kesempatan untuk melakukan haji. Lepas tu dia kata wa khaf aqimahu, dan takutilah olehmu. Bukan, wa khaf ni maksudnya ihdhar. Bukan, utruk. Utruk aqimahu maksudnya tinggalkanlah perkara-perkara, ataupun ihzar pun boleh juga, tak ada masalah. Berhati-hatilah ketika melakukan haji tu, jangan buat apa? Perkara-perkara yang merosakkan haji. Tu maksud dia. Okey, kembali kepada haji kamulah, orang yang nak buat haji tu. Jadi ini nasihat daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Baik. Okey. Contoh dia banyak dalam Quran. Contohnya siratal ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim, lam yang sukun tu bertemu dengan mim. Jadi kita kena baca secara izhar. Kita tengok ada tak huruf mim tu? Ada tak? Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Contoh. Jadi saya tak bagi contoh banyak sebab kita nak ringkaskan syarahan ini. Baik. Jadi dia ada 14. Untuk lebih lanjut boleh tanya pada para ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang tajwid, dan juga boleh rujuk pada Risalah Al-Burhan yang saya telah bacakan sebelum ini. Rakaman Al-Burhan sebelum ini. Baik. Yang seterusnya, qala al-musannif thanihima. Yani thanihima ay thani min halan. Maksudnya situasi yang kedua lah, daripada dua situasi tadi. Okey, baik. Idghamuha, idghamu pada ahruf tu lah, kembali pada huruf-huruf tu. Huruf yang baki fi arba'in wa ashratin aidan. Lebih kurang tak? Dia uslub buat. Sebenarnya dia nak sebut 14. Fi arba'in wa ashratin, maksud 14. Aidha tu maksud al-baqi yang tak disebut, yang tadi 14. Kemudian baki 14 tu masuk pada hukum yang kedua, iaitu alif lam yang mudgham. Alif lam al yang mudgham. Mudgham ni yang idghamkan. Yakni kalau yang tadi alif lam qamariyah lah, kalau yang ni alif lam syamsiyah. Nanti di hujung musannif akan sebutkan nama bagi setiap hukum ni. Cuma saya sebutkan siap-siap supaya kita lebih faham. Okey, lepas tu dia kata wa ramzaha fa'i. Lepas tu dia kata dan rumus ini fa'i. Okey. Okey, sebab apa ramzah? Okey, sebenarnya ramzah tu lebih tepat lah, sebab dia jadi maf'ul. Sebab dia kata fa'i, saya fa'i ni maksud hafal. Ihfil. Ihfil maksud hafal. Ihfil ayuha talib ramzah, lebih kurang itu. Fa'i ramzah asalnya. Okey, baik. Dia hafal rumus yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Jamzuri ni. Qala al-musannif thumma sil ruhman tafus dhif dha ni'am da'su'a dhannin zur syarifan lil karam. Okey, kalau yang tadi syair yang tadi ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, semua huruf tu terkandung di dalam ayat pendek tu. Jadi dia punya uslub ataupun cara manhaj yang disebut oleh Syekh Jamzuri tu sedemikian. Maksudnya semua ada huruf, maksudnya semua huruf tu dibentuk dengan bentuk ayat rumus dia. Kalau yang kedua ni dia buat satu nasihat yang panjang, taklah panjang sangat, maksudnya buat ayat yang lebih panjang, yang mana rumusnya berada di setiap pangkal perkataan. Tib huruf ta, thumma huruf tha, sil huruf sad, rahman boleh, tak ada masalah. Okey, huruf ra. Lepas tu tafuz huruf ta, dhif huruf dad, lepas tu dha huruf dhal, ni'am huruf nun, da' huruf dal, su'a huruf sin, dhan da' su'a dhannin, huruf dha, zur huruf zai, syarifan huruf shin, lil karam huruf lam. Okey, itu semua di pangkal perkataan. Okey, maksud dia ialah apa? Tib
Buatlah kebaikan, maksudnya akhlak mulia lah. Okey. Thumma sil, kemudian thumma sil ruhman, kemudian sambunglah silaturahim. Sambung silaturahim. Tafuz, maka kamu akan berjaya. Okey. Dhif dha ni'am, dan muliakanlah tetamu. Muliakanlah tetamu kamu. Baik. Da'su adhannin, dhif dha ni'am tu maksudnya muliakanlah tetamu kamu lah. Okey. Itu dia kata tafus. Dhif dha ni'am sebenarnya tafus dha ni'am. Okey. Ada tak? Maksudnya dhif dha ni'am ni maksudnya muliakanlah tetamu. Okey, baik. Da'su adhannin, tinggalkanlah sangkaan buruk. Zur syarifan lil karam, ziarahilah orang-orang yang baik. Lil karam, supaya apa? Kita mendapat kebaikan. Okey, baik. Jadi itu nasihat ringkas dan padat daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Okey, baik. Yang seterusnya, tadi sebut setiap pangkal perkataan itu adanya apa? Huruf-huruf bagi alif lam syamsiyah. Okey, baik. Qal musannif walla malula sammiha qamriyah. Okey, lam yang pertama, maksud lam pertama ni hukum al yang pertama tu dipanggil sebagai qamariyah. Dalam syair ni dia qamariyah sebab darurat syair, sebab dia nak bagi cantik. Asalnya qamariyah. Okey. Walla malukhra, dan lam yang lain, maksudnya hukum al yang lain, yang kedua lah. Sammiha, nama kalau olehmu syamsiyah. Maksudnya alif lam syamsiyah. Okey, habis bagi hukum al. Lepas tu ada satu bait yang terakhir ni, iaitu berkaitan dengan hukum lam fi'il. Lam fi'il ni maksud seperti yang saya sebut pada awal tadi perbincangan, iaitu huruf lam yang berada pada mana-mana perkataan yang berbentuk fi'il. Bukan lam atau wazan fa'ala tu, bukan. Maksudnya lam yang ada pada perkataan yang berbentuk fi'il, sama ada dia fi'il mudhari' ke madhi ke ataupun fi'il amar. Okey. Wa adhiranna lama fi'lan mutlaqa, dan diizharkan. Nun tu nun, orang panggil nun taukid lah, nun taukid. Okey, lama fi'lan mutlaqa. Betul lah. Fi'lan mutlaqa maksudnya pada lam fi'il mutlaqa, maksudnya yang ada pada lam tu lah, yang ada pada fi'il lah, ada perkataan lam. Fi nahwi ni, fi nahwi contohnya apa? Qul na'am. Qul tu fi'il amar. Jadi lam tu dibaca dengan izhar. Dibaca dengan izhar. Qul na'am, tak baca dengan qul na'am. Qul na'am. Okey. Lepas tu wa qulna, itu fi'il madhi. Qulna tak baca dengan qulna. Qulna. Sebab apa dia nak bezakan sini? Sebab huruf-huruf yang disebutkan ni, kalau pada alif lam syamsiyah, huruf-huruf ni dibaca dengan idgham. Jadi dia nak bezakan. Dia nak bagi peringatan bagi kita lah. Wal taqa, kita tak baca wattaqa. Kan? Wattaqwa, at-taqwa, kan? At-taqwa. Kalau alif lam syamsiyah. Tapi dekat sini fi'il. Fi'il. Wal taqa wa qulna. Kalau alif lam syamsiyah, an-nar, kan? An-nar, kita tak baca al-nar, kita baca an-nar. Jadi beza dekat sini. Jadi musannif dia nak bagi tambih kat ni. Sebab tu dia letak tajuk ni di hujung. Sebab sebenarnya sini tak ada hukum pun. Sini tak ada hukum pun sebenarnya. Cumanya disebutkan supaya untuk bagi tambih peringatan kepada orang yang belajar ilmu tajwid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada siri yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.